Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Alhamdulillah, bersama kita merafa' kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah. Pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah dan saya mohon izin kebenaran untuk menggantikan Muallim Syahril Budiman yang baru saja tadi kita dimaklumkan beliau tak berapa sihat pagi hari ini. Ya, jadi beliau ada keuzuran, beliau tak berapa sihat, maka diminta tadi oleh host kita, oleh Encik Amran untuk ada menggantikan. Ya, jadi alhamdulillah nampaknya Muallim Furqan bersedia pada pagi hari ini, bidan terjun ya, bidan untuk menggantikan. Dan memang ada tajuk yang ingin Muallim sentuh berkenaan tajwid, iaitu bila Muallim perhatikan selama ini majoriti daripada kita itu masih lemah dalam penyebutan huruf ra. Penyebutan huruf ra. Ya. Walaupun kita sedia maklum huruf ra mempunyai sifat takrir. Sifat takrir. Apa berarti takrir? Takrir bermakna bergetar. Ya. Takrir ini dimiliki huruf-huruf ra. Spesial untuk ra. Sebagaimana huruf shin ada sifat tafashi. Ya, huruf dad ada sifat istitalah. Okay, jadi masing-masing huruf mereka mempunyai sifat dan ciri khas masing-masing. Huruf ra memiliki sifat yang khas baginya, yaitu sifat takrir, yaitu bergetar. Ya, takrir bermakna bergetar berulang-ulang. Walaupun huruf ra itu mempunyai sifat getaran, tetapi secara hakikatnya, secara praktikalnya, ia tidak boleh digetarkan lebih daripada 2 getaran. Ya, ini dicatat. Walaupun sifat huruf ra itu adalah takrir yang membawa makna bergetar, tetapi secara praktikalnya tidak boleh digetarkan huruf ra itu lebih daripada 2 getaran. Ada sebagian orang mengatakan maksimum, dia kata 3 getaran. Kalau lebih daripada 2 atau 3, itu sudah bukan ra namanya. Itu dipanggil dengan machine gun. Ya, gitu deh. Kalau sampai bergetar sangat, itu bukan ra, dah jadi machine gun dah bunyinya. Okey. Antara tips ya yang Muallim boleh sharing pagi hari ini, bagaimana cara mengelak daripada menggetarkan huruf ra. Baik. Ketika menyebut huruf ra, hendaklah hujung lidah sedikit kita lipat ke atas menyentuh langit. Jangan dibiarkan lidah menjulur ke depan. Kalau ke depan, kalau lidah dibiarkan ke depan, dia akan bergetar seperti lidah ular tuh. Kan macam ular kan dia bergetar di depannya. Tapi tidak. Ketika menyebut huruf ra, segera kita bengkokkan hujung lidah ke atas. Bengkokkan hujung lidah ke atas. Bismillahirrahmanirrahim.
Kalau kita biarkan ke depan, maka menjadi Bismillahirrahmanir. Nah, itu dia. Getaran dia. Maka tips yang boleh Mu'alim sharing pagi hari ini adalah kita meletakkan ataupun sedikit melipat hujung lidah ke belakang ataupun ke atas, macam ini, ke atas. Kalau nak sentuh langit pun boleh, sedikit menjelang langit, dia coba latih hujung lidah untuk dilipat sedikit ke atas. Okey. Memang kali ini agak susah, khasnya bagi rakan-rakan yang pelat. Sebab lidah mereka pendek. Kalau macam itu. Ya, pendek kan? Tapi insya-Allah standard kita boleh menyebutnya dengan catatan perlu latihan. Okey. Jadi sekali lagi, sifat huruf ra adalah takrir. Sifat huruf ra adalah takrir yang membawa makna bergetar. Walaupun sifatnya takrir, ia tidak boleh digetarkan lebih dari 2 getaran. Beberapa pendapat mengatakan maksimum 3 getaran sahaja. Caranya macam mana? Caranya adalah ketika menyebut huruf ra, maka especially ketika dia ra itu sabdu atau dia sakinah, mati, maka segera kita bengkokkan hujung lidah ke atas. L. Ya, L. Baik. Itu sebagai pengenalan kepada huruf ra. Sememangnya agak susah ya kalau kita dengan cara internet macam ini. Mudah-mudahan suatu hari kita akan berjumpa face to face sehingga muallim boleh terus ya membetulkan sebutan ra kita. Tapi nanti saya akan dengar, dengan mendengar pun kita boleh dapat cam ya sedikit sebanyak sebutan huruf ra tuan-tuan puan-puan yang hadir pada pagi hari ini insya-Allah. Baik, di dalam bab huruf ra ini, penyebutan huruf ra dia ada 3 bab. Yang pertama dibaca dengan taglil. Taglil maknanya dibaca dengan tebal. Yang kedua dibaca dengan tarqiq. Dibaca dengan nipis. Dan yang ketiga dibaca dengan tawassut. Dibaca pertengahan. In between antara tebal dan nipis. Dalam bab ra ni ada 3 tajuk pembahasan dia. Ya, yang pertama bab taglil. 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 Nah, dalam fiqh ni mughallazah dia kata. Mughallazah kan. Dia bahasa sama dengan taglil. Taglil maknanya tebal. Huruf ra yang dibaca tebal. Ada 12 syarat untuk dibaca tebal huruf ra tersebut. Kemudian lagi dibaca tarqiq. Tarqiq. Dibaca ni nipis. Ya. Bilakah huruf ra itu dibaca nipis? Kalau tebal ni banyak, dia ada 12 syarat dibaca tebal. Untuk nipis, dia hanya 4 sahaja. 4 sahaja yang menjadi punca, ia dibaca nipis. Dan tawassut 3. 3 sebab di mana huruf ra dibaca secara tawassut, artinya pertengahan. Ya. Jadi kalau buat dihafal lah nanti ya. Yang 12 punca, 12 sebab huruf ra dibaca tebal. Okey. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf ra berada di antara bunyi E dengan bunyi O. Dia bukan ra, bukan ra.
Dia baca ra. Ra. Dia bukan Ra. ro, bukan ro, dan bukan re. Ra, bukan. Ro, bukan. Sama seperti bunyi huruf sad. Dia bukan berbunyi so, dan bukan berbunyi sa, tetapi sa, bukan so. Ada beza tak antara bunyi so dengan sa? So, fa, so, fa. Ada beza dia tak atau sama saja? Ada beza bunyi antara so dengan fa, so, fa. Fa. Okey, kan? Alfa bukan aso. Alfa, aso. As-salah. Aso. Boleh nampak? Al-salah dengan as-salah. As-sa, al-sa. Al-sa. Okey? Yes. Al-sa. Bukan as-sa. Ini dia. Sehingga salah sebenarnya kalau kita cuba menerangkan huruf hijaiyah menggunakan huruf Romanized. Sebab nanti bunyi jadi so. Solah. Walaupun untuk pengenalan huruf budak-budak sekolah rendah tak apalah, kita memudahkan mereka mengenal huruf, kita guna sotong, Doraemon, itu tak apa untuk pengenalan. Tetapi sudah sekian lama kita dengan Quran, takkan sampai bila-bila nak asyik sotong Doraemon. Kita teliti sebutan huruf-huruf kita. Ya, kita kena upgrade. Maknanya for introduction, no problem. Mengajar cucu kan. Biar dia ingat huruf sad, kita kata sotong, no problem. Tak ada masalah. Sebagai introduction. Pengenalan huruf. Biar mudah ia mengingat huruf tu. Doraemon, tak ada masalah. Tetapi sebenarnya dia bukan berbunyi do, tetapi do. Bukan do, tetapi do. Do, bukan addo. Addo bukan, ya, addo itu salah, tapi eldo. Eldo, addo. Anda dapat dengar bunyi beza dia tak? Lain. Lain kan? Fiddalalah dengan fiddolalah. Fiddolalah dengan fidda. Fidda, fiddo. Fiddo, fidda. Fidda. Okay. Orang Arab tidak pernah menyebut do. Fiddo tak ada. Yang ada fidda. Dia baca semula jadi dan lembut dibaca. Ya, dia tidak sama dengan do. Kalau kita yang suka muzik, dia ada do, re, mi, fa, sol kan? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dia bukan do. Dia dha. Pun sama dengan huruf ra. Dia bukan ro, tetapi dia ra. Between A dengan O. Bukan ro, bukan ra. Dia ra. Terkadang kawan-kawan kita yang pelat, mereka sebenarnya lebih fasih menyebut ra sebab pendek ya lidah mereka itu. Ya, itulah kesempurnaan Allah mencipta hamba-Nya. Tidak ada manusia itu yang sempurna semua. Bahkan orang yang merasa sempurna, beberapa huruf dia perlu belajar dengan kawan-kawan yang pelat. Kawan-kawan yang pelat, dia tidak akan menyebut r, l, sebab pendek kan. Dia tak boleh menggetarkan lidah mereka. Dan itu tepat makhrajnya. L, dia kata l. Ulad, dia kata. Dia kalau ular. Jadi ada satu kelebihan
yang Allah berikan kepada mereka yang dipandang mereka kurang. Sebenarnya kekurangan yang kita pandang pada mereka justru kelebihan yang Allah berikan kepada mereka. Okey. Kita terus masuk sahaja. Nah, dah 25 minit berlalu. Okey, kepada apa sahaja yang menyebabkan huruf ra dibaca tebal. Yang pertama, kita mulakan senang dipahami dahulu. Semua huruf ra yang berbaris fathah. Semua huruf ra yang berbaris fathah. Muallim Furqan nasihatkan untuk kita semua, ya, untuk kita semua. Kelas tajwid ini sebenarnya kelas yang sangat-sangat penting. Sangat-sangat penting. Okey. Dia bukan hanya membahas hukum hakam sebenarnya. Lebih penting daripada itu bagaimana dia melatih kita menyebut huruf lebih lembut supaya bacaan kita lebih halus dan lebih sempurna didengar. Ya. Dia bukan hanya paling-paling dia mengajar mat wajib, kemudian mat tabi'i, mat asli, mat wajib muttasil. Tak. Itu sangat basic. Sekarang di akademi kita dah masuk tahun ketiga, maka kita tentu akan mengupgrade terus. Ya, mungkin ada yang sedar atau tak sedar, sebenarnya materi yang disampaikan oleh semua muallim kita sudah jauh berbeza daripada basic dahulu. Ya, makin ke sini muallim kita makin cerewet. Spesiali yang tengah bercakap ini. Makin ke sini makin cerewet. Ya, kerana apa? Mungkin mula-mula dulu muallim ini jangan tak apa, dengar je kan. Bacaan dia macam bunyi Jawa pun ya, bunyi Aceh pun ya, kan. Bunyi Minang pun tak apalah, Minang lah. Bunyi Banjo lah. Itu tahun pertama. Tapi bila dah masuk tahun kedua, tahun ketiga, dah tak ada excuse dah. Kita kena upgrade bacaan kita. Caranya macam mana? Ya tadi, dengan ikut dalam semua kuliah tajwid, ya, khasnya macam inilah yang ulumul Quran hari Sabtu ni, jangan lihat siapa muallimnya. Tak mau. Ya, jangan siapa muallimnya. Mereka semua ada kemampuan masing-masing dan sudah pun diamanahkan oleh Muallim Furqan sesuai dengan kemampuan mereka. Ya, kemampuan mereka. Yang ada kelebihan di bidang tajwid, muallim minta mengajar tajwid. Punya kelebihan di bidang makhraj huruf, sebutan huruf yang fasih, ajar sebutan huruf yang fasih. Jadi memang sudah kita bahagikan mereka mengikut kelebihan masing-masing muallim. Okey. Baik, teruskan pada pembahasan kita. Yang pertama, semua huruf ra yang berbaris fathah. Wanda tak guna atas lagi dah. Atas, bawah, mati, depan, ya Allah. Kenapa mati tak kena kelanggo? Kan malu kita. Akademi Quran masih lagi guna atas, bawah, mati. Kan tukar dah sekarang fathah. Ya, fathah. Semua huruf ra yang berbaris fathah. Ar-Rahman. Nah, kemudian tebal ini pun tebal ini di dalam ilmu ada 3 bahagian. Tebal, sangat tebal, teramat tebal. Yang tak datang rugi pagi ini. Ya, tebal itu pun terbahagi lagi. Ada 3. Semua huruf ada yang dibaca tebal, sangat tebal, teramat tebal. Ra, apa dia berbaris fathah dibaca tebal. Bilakah dia menjadi sangat tebal? Apabila ia sakinah, dia mati. Dan bilakah ia tersangat tebal? Apabila huruf tersebut bersabdu atau syiddah.
Contoh huruf ba, misalnya. Ba. Biasa kan? Ba. Kalau dia mati, lebih jelas. Ada qalqalahnya kan? Ab. Betul kan? Kalau sabdu, ab. Tengok. Betul. Sangat tebal, sangat kuat sebutan dia. Jadi kalau dia macam dengan ra, l ataupun ra biasa, ra. Matikan l, l. Okey. Sabdu ra, ra. Lagi tebal. Okey. Fa, fathah biasa. Fa, fathah biasa. Matikan af, keluar anginnya. Ini kan sifat hamas. Af. Sekarang sabdukan af, af, lagi kuat, lagi tebal bunyi dia. Itu. Okey, jadi semua huruf hijaiyah apabila berbaris atas maka dibaca tebal. Okey. Kemudian apabila huruf tersebut dia mati menjadi sangat tebal, kalau dia bersabdu menjadi teramat tebal. Okey. Yang kedua, huruf ra dibaca tebal apabila ia berbaris depan. Sehingga tidak boleh kalau kita membaca seperti Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh. Nirra. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hira. Macam orang malas-malas nak baca. Apatah lagi sampai hilang huruf siddahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka salah teruk. Harus ada bunyi sabdu tu untuk menebalkan huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hirra. Jangan hira. No, salah. Hirra. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati. Okey, hati-hati. Yang kedua, apabila apa? Berbaris hadapan dhammah. Ya, dhammah. Kafaru. Ya, bukan kafaru. Ru dia ru dengan ru. Ru dengan ru. Ru dengan ru. Bunyi dia lain. Wallazina kafaru. Bunyi dia agak menebal. Bukan wallazina kafaru. Nipis. Wallazina kafaru. Cuba sekali tuan-tuan puan-puan mendengar rakaman bacaan Syekh kita Dr. Aiman Suaid di YouTube. Cuba dengar bacaan. Fatihah dulu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun tak ada lagu. Ya, bacaan belah flat. Tapi flat macam itulah yang baca sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Coba Dr. Aiman Suaid. Ya, Dr. Aiman Suaid di antara rujukan kita. Okay, seterusnya. Dia tak macam ada keluar ayat tak ada. Kita ajar baca huruf. Yang ketiga, huruf ra dibaca tebal apabila ra sakinah. Akhir nak join tak? Ra sakinah. Faham sakinah ya? Ra-nya mati. Sakinah atau kita kata sukun lah, sukun. Ra sukun atau sakinah sebelumnya huruf berbaris fathah.
sebelumnya huruf berbaris fathah. Yang ketiga, contoh fil ardi tadi ingat ketika dia mati, dia tebal, macam mana posisi lidah tadi, macam mana? Lipat ke atas. Ya, lipat ke atas, biar tidak menggetar banyak. Jangan dah salah dah. Segera lipat hujung lidah, bengkokkan ke atas. Ya, bengkokkan menuju ke langit-langit atas. Di dalam sebagian buku dia kata apa? Membalikkan punggung lidah. Ada kata punggung lidah. Jadi dah macam ini, yang belakang tuh, bagian bawah tu kata punggung lidah ke atas. Dilipat, ya, sedikit dilipat ke atas. Supaya apa? Supaya tidak bergetar melebihi 2 getaran. Oke. Ya Arhamar Rahimin. Ya jangan dibaca R. Ya R. Ada beza dia tak? Bunyi dia. Antara R nipis. L tebal. Ya Arhamar Rahimin. Ya jangan dibaca R. Kenapa? Sebelumnya ada huruf berbaris fathah. Walaupun ro-nya adalah ro yang sakinah, ro-nya mati. Ini yang ketiga. Yang keempat, apabila ada ro sakinah, ro-nya mati, sebelumnya huruf berbaris dhammah. Kalau tadi yang ketiga berbaris fathah kan? Ini yang keempat, poin keempat, ra sakinah sebelumnya berbaris dhammah. Seperti wa ilaihi turja'un. Tur, ya, bukan tur, tapi tur, dibaca tebal. Oke, dilatih lagi, dibaca tebal. Oke, seterusnya nombor 5. Apabila ada ro sakinah, di hadapannya berjumpa dengan huruf isti'la. Nombor apa tadi? 6. Bila ada roh, Nombor 5. bila ada roh sakinah Di hadapannya berjumpa dengan huruf isti'la. Isti'la apa benda mu'alim isti'la ni? Merdeka. Inilah pentingnya kita belajar tajwid. Isti'la bermakna
Huruf-huruf yang sentiasa dibaca tebal. Sentiasa dibaca tebal. Ya, walaupun dari baris bawah pun akan tebal juga. Isti'la. Okey, meninggi bunyi dia, meninggi. Okey, ada berapa? Ada 7 Buatlah. isti'la. Yang pertama huruf kha. Kha. Kha 2 titik. Kha. Kemudian huruf sad. 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 Dot. Dot. Kemudian Cantik. bod. Betul, bod. Apa saya? Kemudian ghin ataupun ghain. Oh, tu. Dia tidak atas. Kemudian ta. To. Ta. To. Kemudian yang keenam qaf. Kha. Qaf. Kap. Kau yang titik tu Yang apa? ketujuh Semua ada 7. kat dari dha. Dha. Paling mula yang pertama kha. 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 Yang kedua sad. 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 Yang ketiga bod. Sad. Bod. Wow. Yang keempat ghin atau ghain. Ni ring ni. Ring tidak kat Marina. Yang kelima ta. Tu, betul lah. 246 baru. 7 semua. Kemudian yang keenam qaf. 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 Dan yang terakhir yang ketujuh dha. Dha. Tadi yang ketiga dah Zoh kan? Dia pun. Yang Tuntut ketiga lagi qaf. Kha. Qaf. Kha. To. Bunyi dekat sama. Kha 1 titik. Jin macam Semua tu. terhimpun dalam perkataan khussadog tinqil. Khussadog tinqil. Sama. Khussadog tinqil. Khussa kha dengan sad. Dogtin dad. Dad. Ghin dengan ta. Kan qaf. Ta. Tomato. To. Satu tiang. To. Zot. Tiang bertitik. Bunyinya Kemudian yang tebal. keenam qaf. Yang ketujuh dha. Dha. Okey. Dah terlanjur menyebut dha ni, tolong perhatikan cara menyebut huruf dha sama seperti huruf zal, no buzzing there. Tidak boleh ada bunyi buzzing. Zo. Sama dengan. Ya. Itu huruf dha dengan huruf zal makhrajnya sama. Boleh dicek. Zal. Zal, dha dengan sa makhrajnya sama. Sila dicek. 3 huruf ini makhrajnya sama. Sebab makhrajnya sama, bunyinya pun sama. Lembut. Tidak boleh ada buzzing kat situ. Kalau huruf zal tidak boleh berbunyi zal, ada z, bunyi z, bunyi b, maka demikian juga dengan huruf dha. Tidak boleh zo. Zo bunyi z, tak boleh. So, apa beza dia antara zal dengan dha malim? Bezanya pada ketebalan menyebut hurufnya. Huruf zal nipis, zal. Zal, hadza nipis, zalika nipis. Tapi dha tebal.
dia dha. Minallah, bukan minazza. Minazza tak ada. Huruf dha tidak boleh ada buzzing. Ya, tidak boleh ada buzzing. Lepas ini nanti muallim akan dengar bacaan nanti sampai dia punya pusingan, muallim akan dengar bacaan. Ya, yang minal wa idza azlama alaihim qamu wa idza azlama bukan azlama salah. Buzzing itu hanya untuk huruf zai sahaja. Contoh, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza tidak boleh iza. Ya, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Tebal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ketika kita masuk pada huruf zai, baru ada buzzing kat situ. Zalah. Huruf za tak boleh. Zulzilatil ardi. Zilzalaha. Huruf zai buzzing lah kat situ. Tapi huruf za tak boleh. Huruf dha pun tak boleh. Dha pun bukan zo. Dia dha. Dia dha. Okay. Zila. Wa idza azlama alaihim qamu wa idza azlama bukan wa idza azlama alaihim qamu. Zam. Inilah yang sebenarnya muallim tekankan di awal pertemuan tadi. Jangan sekali-kali kita meremehkan tajwid. Sebutan. Ya. Karena apa? Penghujung, pengakhiran daripada ilmu tajwid itu adalah keindahan bacaan. Indah bacaannya. Dia seumpama tuan-tuan, puan-puan mendengar orang yang sudah fluent dalam bercakap bahasa Inggeris. Ya, dia mengalir lembut bacaan dia. Seronok dengar. Kita boleh mengesan antara orang yang baru belajar bahasa Inggeris dengan orang yang memang sudah fluent in English. Dia mengalir, kita pun dengar seronok kan. Dia punya sebutan tu lembut. Sama juga dengan Al-Quran. Kan? Al-Quran. Jadi ada yang muallim dengar bacaannya macam itu jugalah, maknanya dia tak ada perubahan. Maknanya secara zahir dah betul, tetapi dia stuck, dia terhenti pada kualiti bacaan yang dulu. Okey, kelemahan di mana? Itu saja kelemahannya, penyebutan huruf masih belum semula jadi. Dia masih lagi kata dipaksa sebutan huruf tu. Don't worry, insya-Allah. Ya, kalau kita banyak latih macam tadi kan, macam sekarang mulai sentuh tamat Allah. Kalau sebelum ini Allah berbunyi buzzing, bermulai hari ini latih untuk tidak ada buzzing kat situ. Al-Zalama minal-zalimin. Minal-za, bukan minal-za, minal-za, minal-za. Perbedaannya dengan huruf zal hanyalah tebal. Kalau zal tipis, za. Kalau dha. Kalau lah kita sebut zalika. Zalika dengan dhalika. Zalika dhalika, dhalika zalika. Zalika dhalika. Ada tebal kan? Yang satu tebal, satu nipis. Tapi tak ada lah satu dhalika tak. Ini contoh saja, contoh. Yang ada hanya zalika. Ini contoh aja. Jadi contoh zalika, kita tukar zal kepada dha, maka bunyinya dhalika. Dia tidak boleh nipis zalika. Tiba-tiba bila tebal zo.
Dari mana datang bazing tu? Tiba-tiba ada binatang haram kat situ. Bazing tu ada masuk kat situ. Tak boleh. Dia sama. Kan orang kata tengok dia punya makhraj. Sama makhrajnya. 3 adik-beradik. Sa, zal, wa. Makhrajnya sama. Cuba cek. Bila makhrajnya sama, maka bunyinya pun hampir sama. Perbezaan pada tebal dan nipis sahaja. Zalika, walika, zalika, walika, azlama, 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 azlama. Masya Allah. Inilah masa mulai belajar dulu. Pagi itu kena betul mengajar Quran, melatih makhraj kena bersuara. Bersuara. Dia tak boleh agak-agak. Macam ini ke. Satu sebab itu dalam program kita ada dijelaskan. Wadhi dhubal dhubal dhadna minal mudni. Mesti suara. Kering tegak, kering-kering lah. Memang itu cara untuk melatih makhraj. Tak ada cara yang lain. Bermakna mesti dengan suara. Sama seperti menghafal Quran. Menghafal Quran mesti dengan suara. Dia tak boleh macam menghafal surat cinta, tak boleh. Ya. Quran ni dia dengan suara. Dengan suara al-haqqah, mal-haqqah. Sebab pendengaran kita berfungsi sebagai recorder pendengaran kita. Okey, suara kita membunyikan yang akan dihafal, direkod oleh telinga kita, disimpan dalam pusat data di mana di kepala kita. Jadi orang yang menghafal Quran, ya seperti menghafal surat cinta tu, senyum, tengok lagi, senyum. Takkan hafal. Tak ada surat cinta dah sekarang. Tak ada ya. WhatsApp cinta. WhatsApp. Tengok orang-orang dulu ya kan. Yang membaca surat cinta tu senyum, dia peluk surat tu. Baca lagi, senyum, dia peluk surat tu. Tak boleh. Tak boleh. Ni Quran. Mesti bersuara. Sebab itu saya rasa pelik. Kalau adalah orang kan, dia membaca misalnya Nun wal qalami wa ma yasturun. Dia tengok je, dia pegang Quran. Tengok lagi. Tengok. Kalaulah cara itu boleh, saya kata saya nak belajar dengan dia. Kenapa? Ulama-ulama Haramain Mekah ni Mesir, mana-mana tak ada macam cara menghafal, tak ada. Bahkan tuan-tuan sekalian, nasi kita menyentuh macam menghafal. Sebab apa? Masih ada 2-3 orang yang menghafal macam tu. Saya tak tahu itu metodologi mana dia menghafal tu. Ya. Dan ada cara dia. Dia buka je. Bila dia lupa, depan mualim kacau hafalan saya. Mualim salah lagi dah. Tengok wajah mualim dah kacau. Wajah mualim tu hodoh benar. Sampai hilang hafalan Quran saya. Mualim salah lagi dah. Pada cara dia salah menghafal. Cara menghafal tu salah. Bahkan kawan saya tuan-tuan puan. Jadi memang dikata abqari. Dalam bahasa abqari tu maknanya apa? Brilliant. Ya? Brilliant. Otak dia brilliant. Dia mencuri hafazan saya. Saya tidak malu mengatakan saya lambat hafal. Saya lambat hafal. Tapi ada kelebihan. Bukan promosi. Allah Maha Adil. Orang yang cepat menghafal, cepat lupa. Orang yang lambat hafal, sekali hafal, kekal hafazan. Maka saya bersyukur kepada Allah, walaupun saya orang yang lemah dulu, lemah menghafal. 6 kali membaca hafal, saya tak cukup. Saya berpuluh kali saya berhafal. Ada kawan saya, masih ada sekarang, dia pensyarah di Sumatera Utara. Dia profesor dah pun. Dia suka. Di mana saya menghafal Quran, dia akan duduk sebelah saya.
Ya, dah kenduk sebesar. Ni ya si Furqan ni tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta. Punyalah susah ni, ya kan? Yang terpejam-pejam mata alladzi khalaqal mauta wal hayata. 2-3 ayat pulang, 2-3 ayat pulang. Nulis. Habis kita dah letih ni, dia kata, okey, Furqan syukran. Saya pandang dia. Kenapa? Dia hafal yang saya baca tadi. Dia mencuri hafazan saya. Dia dengar je, Dia dengar, okey, masuk kotak dia, dia pun belah. Saya pun setengah mampus nak hafal. Dia dah hafal dah. Maknanya apa? Dia dah mencuri, istilah kasarnya lah. Dia merekam bunyi suara saya. Dalam telinga dia, disimpan dalam fail di otak dia. Ini cara menghafal. Jadi jangan lagi menghafal yang jenis malu-malu. Ya, menghafal malu-malu. Nanti kalau malu-malu hafal, hafalnya pun malu nak keluar. Itu yang lupa tu. Kan? Malu nak keluar. Jadi menghafal kena guna suara. Guna suara. Okay. Tips menghafal Quran lah. Dan dah habis dah masa kita. Okay, teruskan dahulu. Nombor 5. Nombor 5 kan? Nombor 6 kan? Nombor 5. Ra' sakinah di hadapannya ada huruf isti'la dalam satu perkataan. Ini penting. Dalam satu perkataan. Dalam satu perkataan. Sakinah dia dapat menyimpun huruf isti'la dalam satu perkataan. Contoh. Inna rabbaka labil mirsad. Labil mirsad. Sebelumnya huruf baris bawah, Ustaz. Roknya mati. Patutnya kan nipis, betul. Ikut kaedah sepatutnya nipis. Nanti kita baca ya. Kita pelajari selepas ini. Rok dibaca nipis, diantaranya adalah huruf sebelum baris bawah nipis. Tetapi nanti kejap. Sesudahnya ada huruf isti'la. Mirsad. Mana istilahnya? Huruf sad. Maka walaupun ra itu mati, yang sepatutnya dibaca nipis. Sebab apa? Sebab sebelum ra mati ada huruf baris bawah, ikut kaedah dibaca nipis. Tetapi sesudah ra tu ada huruf isti'la, maka tetap dibaca dengan tebal. Labil bukan mir, tapi mir. Sad. Inna rabbaka labil mirsad. Mir, bukan mir, tapi mir. Ya, mir. Kak dia cakap. Oke, sampai sini sudah paham? 5. 6. Satu lagi. Mau tanya orang siapa? Yang keenam, ra yang disakinahkan kerana waqaf. Maknanya asalnya dia tak sakinah, dia tak mati pun. Tapi sebab ia waqaf atau kita nak mewakafkan bacaan, kan otomatik ra itu dimatikan. Kan macam itu. Kan? Maknanya asalnya ra itu tak mati. Tapi sebab sebab ia ni diwakafkan bacaan atau memang sedia wakaf, maka ia terpaksa kita matikan. Okey. Jadi ra, apabila ada ra yang mati kerana wakaf itu diwakafkan sebelumnya ada mad asli huruf alif. Okey, yang paling banyak itu cuba tengok Al-Quran ya. Jadi kita lebih mudah nanti. Seperti yang dicontohkan ini, seperti anhar.
Minan nar. Asalnya kan minan nari. Betul ya? Minan nari. Tapi kalau kita wakaf, maka ro-nya kita matikan kan? Sebelum ro itu ada huruf berbaris, ada huruf fathah ataupun ada huruf huruf alif sebelumnya. Minan Mu'allim, nar. Mu'allim minta maaf. Ali Imran 109. Inna fi khalqis sama tu. Sebelum 192. From 192. Oke. Kita lihat Benar. sama-sama. Ansor. Abror. Nah, oke, lihat situ ayat berapa tadi? 191. 191. Oke. Daripada Satu sembilan satu. di bawah. Ya, ya betul. Nah ini banyak di sini. Oke. Muka surat 75. Muka surat 75. Jom kita buka muka surat 75. Muka surat 75. Oke, kita lihat pada ayat 191. Ayat 191. Ujung tuh ro-nya kan asalnya berharokat. Tapi sebab dia wakaf, kan kita matikan tuh. Betul? Kan kita matikan. Sebelum ro itu ada mat asli bagi huruf alif. Kan? Nah, maka ro di sini dibaca dengan tebal. Faqina azaban nar. Nar. Bukan nar. Selamba tak boleh. Faqina azaban nar. Nah, tu nipis. Tak mau. Dia faqina azaban nar. Tebal. Nar. Ya, baca tebal. Bawahnya ayat 192. Wa ma lidh-dhalimin min ansar. Kenapa roh tebal? Sebab sebelumnya ada mat asli untuk jenis huruf alif ataupun ada huruf alif sebelumnya. Sor. Bawahnya lagi 193. 193. Wa tawaffana ma'al abrar. Abrar. Ya, jangan dibaca abrar. Bukan abrar. Kemudian ayat 198 pun sama. Wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Khairul lil abrar. Juga. Depannya lah nama asli kan? Iya, kenapa dia wakaf? Asalnya mat asli kan? Tapi sebab wakaf dia menjadi apa? Mat arid lisukun. Ma'arid disip. Apa? Kan? Aslinya memang mat asli. Tapi mat asli kalau sudah berada di wakaf, dia berubah dah. Tadi mat asli dah tak asli dah, dia dah bertukar dah. Menjadi mat arid lisukun. Dibaca 5 harakat. Dan huruf ro-nya dibaca tebal. Lil abrar. Bukan 5. Ada yang 4 dan 5. 4 atau 5.
Ya. Mualim nak Baik. tanya, Ya, kalau sila. dia Ya, sila teruskan. kalau Pertanyaannya. dia sebelum dia waw boleh tak? Ilan nur tu kena tebal juga. Mat. Oh tidak, lenur biasa. Dia pertengahan. Dia syarat dia mesti alif sahaja. Oh, alif saja. Alif sahaja. Kalau waw Oh, tidak tidak. ya. Wow, dia dibaca tawasud nanti kemudian lepas ini. Tawasud dibaca pertengahan. Ya. Ilan nur. Dia ilan nur. Tahu bunyi pun pelik nanti. Ilan nur. Ilan nur. Dia dibaca pertengahan. Sebab sebelumnya dhammah hanya alif sahaja. Huruf alif sahaja. Selain alif tak boleh. Waw ataupun ya tak berlaku. Dia hanya untuk huruf alif sahaja. Sebelumnya huruf alif. Okey. Kita masih sudah lebih dah ni. Ya kan? Sebab lepas ini kita ada talaki lagi. Kalau tak ada talaki, mualim sambung. Sebab kita masih ada 6 lagi. Tapi tak apalah. Ya kan? At least 6 dulu. Yang 6 ini tolong dilatih, praktiskan. Itu penting. Bukan teorinya yang penting tu. Praktikalnya penting. Okey. Yang pertama, fathah, tebal. Yang kedua, roknya dhammah, dibaca tebal. Yang ketiga, roknya mati, sebelumnya fathah. Yang keempat, roknya mati, sebelumnya dhammah. Yang kelima, apa tadi? Roknya mati, sesudahnya huruf isti'la, satu perkataan. Yang keenam, apabila roknya dimatikan kerana waqaf, sebelumnya ada mat asli jenis alif. Hafal itu dulu. Okey, hafal itu dulu. Jadi kita bagi 2 sesi lah. Ya. Hari ini 6 dulu. Kuasai 6 tu dulu. Okey, nanti akan datang kita tambah 6 lagi. Silakah huruf ra dibaca dengan tebal. Okey, hari ini berapa ramai yang masuk? Berapa? Ada 20 tak yang masuk hari ini? 20 ada. Ada 20 ya? 19. Okey, alhamdulillah. 19. Baik. Jadi hari ini Mualim tadi minta izin di awal menggantikan Mualim Syahril. Ya, kita doakan bersama mudah-mudahan beliau segera sihat, akan diberikan oleh Allah kesihatan dan tiada apa yang serius terjadi dengan beliau. Sebab ya sekarang ini musim macam ini kita bimbang kan. Orang kata batuk pun terkadang orang dah risau dah. Mualim ingat lagi mula-mula awal COVID dulu. Mualim balik 20 Mac. Ya. Masa itu 19 Mac 2020 tu, naik LRT. Satu kerusi tu kan ada dalam 8 orang. Mualim tekak gatal je pun tak apa. Mulanya betul macam itu. Semua bangun berdiri. Semua bangun berdiri. Semua bawa diri masing-masing. Wah, ini kalau kita main perasaan tersinggung kan. Kita bukan batuk demam pun. Hanya sebelum Mualim minum air teh TO lah, agak manis. So bila itu berdeham lah, bukan batuk. Macam tu je. Otomatik 8 orang duduk tu, semua je bangun berdiri. Jadi situasi memang orang kata saat ini Masya Allah. Jadi mudah-mudahan Mualim kita diberikan segera kesembuhan kesihatan oleh Allah, dan umumnya kita semua dijaga oleh Allah dari semua mara bahaya. Kita bertawassul kepada Allah dengan masa yang kita peruntukkan untuk belajar bersama ini. Mudah-mudahan Allah ridha dengan masa kita 1 jam lebih belajar bersama ini, ridha kepada ilmu yang kita pelajari, ridha kepada masa yang kita peruntukkan untuk belajar bersama, ridha untuk semua yang kita dengarkan dan kita perhatikan pada pagi hari ini, yang dengan keridhaan-Mu ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikan kesembuhan kepada Mualim kami, berikan kesembuhan kepada semua saudara-saudara kami yang mengenali kami semua ya Allah, dan kami juga yang hadir pada hari ini dan yang tidak hadir,
berikan kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan kepada keluarga, sahabat, handai taulan dan semua ya Allah yang mengenali kami pada hari ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulullah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا يا الله منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم أدبنا بأدب القرآن، اللهم زينا بزينة القرآن، اللهم نور قلوبنا بنور القرآن، اللهم اهدنا بهداية القرآن، اللهم اشفعنا يوم القيامة بشفاعة القرآن، اللهم اجمعنا واحشرنا يوم القيامة مع أهل القرآن. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اذهب البأس رب الناس، اللهم اذهب البأس رب الناس، اللهم اذهب البأس رب الناس. اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله، طهور إن شاء الله. Walhamdulillah Rabbil Alamin. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Usikum bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.